tak? Buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila haratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشكر الله سبحانه وتعالى. Pada pagi yang penuh berkat ni, malam tadi kita dilimpahi dengan hujan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah hampir 2 bulan kita tidak menikmati rezeki rahmat Allah Subhanahu wa taala berbentuk hujan, malam tadi alhamdulillah kita dapat menikmati sama-sama hujan yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dengan sebab turunnya hujan. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah hadirkan kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kekuatan daripada kita untuk hadir. Tapi sebab Allah sayangkan kita, Allah ringankan badan kita untuk hadir. Itu semua maklum. Tanpa dorongan, tanpa iradah dan kudrat Allah Subhanahu wa taala, tak mungkin kita boleh hadir ke satu tempat yang baik, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah. Ini selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sentiasalah kita melazimi selawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurang pagi 10 kali, petang 10 kali. Jadikan perkara yang sunat ini sebagai wajib pada diri kita. Tak ada wajib, tapi jadikan perkara yang sunnah ini, selawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai kewajipan bagi diri kita, supaya kita setiap hari ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tinggal untuk ingat kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam ada saat yang getir, iaitu nak wafat sekalipun, bagi ni masih ingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih ingatkan umatnya. Sepatutnya kita setiap hari kita ingat kepada Nabi SAW, paling kurang dengan berselawat ke atas junjungan besar Nabi SAW. Kalau boleh tambah, baca sirah Nabi SAW. Kalau boleh tambah, beramal dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Saya yakin tuan-tuan, perempuan kalau ada, semua dah melebihi paras had maksimum umur. Ada 50 ke atas, 60, ada yang 60. Yang muda-muda adalah berapa? Saya muda, Roslan muda, apa lagi muda. Sini kanan semua boleh tahan. Kiri pun adalah sama anak Cik Mat, Aba muda, Fauzan muda, yang lain Mamai muda lagi kot. Muda, yang lain semua dah hampir kepada had umur. Jadi banyaklah saya ingatkan kepada tuan-tuan, kepada diri saya khususnya, walaupun muda, banyakkanlah ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas solat subuh. Untuk apa? Untuk memperingatkan kita tentang ibadat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beribadat. Jadi saya tidaklah mengganti Ustaz Azli Khalid, kerana bukan mengganti itu satu yang mudah sebenarnya, tapi lebih kepada nak mencari orang tu nak mengganti Ustaz Azli itu agak payah. Kerana pertama, belumlah musim-musim Covid ni,
Dan kedua, ramai juga ustaz-ustazah yang ada, ustaz-ustaz yang berada di daerah Jasin ni, kalau kita panggil mereka tiada tauliah. Jadi ada sukarlah untuk kita untuk panggil. Jadi saya dengan rela hatilah tanya kebenaran Cikgu Isa, boleh tak saya mengajar umumkan? Kita boleh, alhamdulillah, insya-Allah. Jadi yang tidak dilupakan ayahanda Tuan Guru Semajid Haji Muhammad Isa bin Jolan, Bapak Syarah Bilal Ghafar, dan seluruh hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita teruskan pengajian ulum Al-Quran kita pada pagi ini, mari kita sama-sama membaca doa. Dan selepas membaca doa, mari kita sama-sama berselawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, merahmati zuriat kita, merahmati segala perkara yang berlaku di sekeliling kita, supaya ia tidak menjadi bencana kepada kita asbab dengan selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya mu'allima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa 'ilma, wa sakharna ma'a bil jibali yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman wa ya Rabb Ibrahim wa ya Rabb Musa wa Isa wa ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min dhulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من لألسنتنا يفقهوا قولنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانة انك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. InsyaAllah kita mulakan dengan apakah ulumul Quran. Tuan-tuan, ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua tertanya-tanya. Malam tadi cikgu Isa datang kepada saya, Ustaz nak ajar apa besok? Ustaz nak ajar Quran, perempuan dah belajar Quran. Itu lain tuan-tuan. Itu lainnya perempuan. Ulum Quran ni lebih kepada skop yang luas lah. Mengaji ada, perbahasan tentang ilmu-ilmu dalam Al-Quran tu ada. Berbanding kita mengaji talaqi biasa. Bukan talaqi, tu kelas khas. Talaqi Al-Quran, personal. Baca daripada awal sampai akhir. Itu lain. Itu saya lebih kepada tentang sebutan huruf, makhraj huruf, sifat huruf, sedikit tentang tajwid. Tak ada berkenaan dengan perbahasan dalam ilmu dalam Al-Quran. Itu lain. Jadi ulumul Quran ni secara ringkas ni adalah apa sahaja ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran itu dinamakan ulum Quran. Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, Imam Suyuti kenal, satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang berasal daripada Mesir. Al-Hafiz, kita panggil Al-Hafiz Imam As-Suyuti, yang menghafal banyak hadis. Katanya apa? Ulum Quran ni terbahagi, ruang lingkup dia terbahagi sampai kepada 80 cabang ilmu. Banyak. Tu baru Imam Suyuti. Ada pula kata lain 100 lebih cabang ilmu. Jadi tak mungkinlah saya akan satu persatu sampai 80 ilmu nak ajar tuan-tuan. Tak. Cuma ambil sikit-sikit. Sikit-sikit gabungkan untuk satu kuliah. Yang lebihnya kita akan mengaji. Mengaji itu wajib penting. Imam Suyuti kata 80 cabang ilmu bergabung menjadi ulumul Quran.
Ulumul Quran ni singkatan lah, singkatan bagi ilmu. Apa sahaja kefahaman tentang Al-Quran itu dinamakan Ulumul Quran. Katanya lagi, Ulumul Quran ini adalah ilmu yang membahas tentang keadaan Al-Quran dari segi penurunan Al-Quran, sanad-sanad Al-Quran, adab-adab Al-Quran, adab-adab bersama Al-Quran, baik yang berhubung dengan lafaz Al-Quran maupun yang berhubung dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan Al-Quran serta sebagainya. Mana dapat ulama-ulama kita sampai 80 ilmu? Banyak sangat Ustaz Ulumul Quran. Itu yang kita baca setiap hari Jumaat tu Suratul Kahfi. Ayat qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Sekiranya lautan menjadi dakwat untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu. Suratul Kahfi ayat 109. Anak tunjukkan ilmu dalam Quran ni sebenarnya terlampau banyak. Kita tak sempat nak cari gali. Tak sempat. Berdasarkan kehidupan kita, hidup kita yang singkat ni, sebenarnya tak dapat. Tak dapat. Cuma apa yang penting adalah kita tahu sedikit-sedikit tentang informasi Al-Quran. Dan yang penting tuan-tuan, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingatkan kepada diri saya dan tuan-tuan, belajar 3 ilmu ni wajib. Kalau boleh, kalau datang 3 kelas ni mesti ada buku untuk belajar. Bukan belajar Quran je ada Quran. Belajar 3 ilmu ni tuan-tuan. Pertama, ilmu tauhid. Alhamdulillah majlis kita kuat tauhid ni. Sampai 4 kelas tauhid. Power majlis kita. Apa-apa bila saya dah kira 4. Ustaz Raziz mengajar akidah ahli sunnah wal jamaah. Betul. Dan betul Ustaz Zaharuddin mengajar kita. Ustaz Zaharuddin aja tahu. Hidayatus Sibyan bermula dengan tauhid. Memang pening tuan-tuan ya Ustaz. Sebenarnya memang pening. Ketiga, tu semalam kita belajar dengan Ustaz Al-Fadil Fadil Tuan Datuk Haji Ali Umar. Kitab Aqidatul Najim. Dan satu lagi, itu yang semalam kita belajar dengan Fadil Ustaz Zulfikar Malik. Kitab tentang bukan. Belajar kitab Asmaul Husna yang diajar oleh tuan guru kita, Tuan Guru Haji Zulkifli bin Ismail. Kuat tauhid. Mudah-mudahan ada 4 kelas pengajian tauhid, maka kukuhlah tauhid dalam dada kita. Kemudian yang tidak lupa pengajian fiqh. Itu wajib tuan-tuan. Wajib ada buku, wajib faham. Dan terakhir kitab belajar tasawuf. Ini ulama gariskan 3 ilmu ni ada 3 ilmu wajib bagi setiap mukallaf. Apa maksud mukallaf? Yang sudah sampai had umur lah, mewajibkan untuk dia beribadat. Jadi ulumul Quran ni bukanlah dalam subjek ataupun ilmu yang wajib dituntut. Dia adalah sebagai maklumat dan menjadi kewajipan bagi orang yang dalam bidang lah. Dalam bidang tu wajib. Macam saya kena sikit-sikit tu. Baik tuan-tuan, apa yang 80 tadi ambil sikit-sikit lah. 80 tadi kita ambil sikit-sikit. Apa yang berkaitan ilmu? Pertama, ilmu mawatin an-nuzul atau ilmu asbabun nuzul. Ilmu yang biasa kita dengar Ustaz Aziz cakap, asbabun nuzul. Kalau kita belajar dulu, kita belajar sirah dengan Ustaz Aziz. Asbabun nuzul, sebab penurunan Al-Quran. Bukan semua ayat Quran ada asbab. Kadang-kadang berkaitan dengan ayat turun tu diiringi dengan ibadat. Biasanya asbabun nuzul ni adalah kerana untuk menjawab tohman-tohman orang kafir, itu biasa. Tapi bukan semualah. Kemudian ilmu tawarikh an-nuzul, menjelaskan tentang masa penurunan Al-Quran. Ilmu qiraat, ilmu tajwid. Biasa kita tahu ilmu tajwid. Betul? Lain daripada Al-Quran, tajwid tafsir. Banyak tuan-tuan. Ilmu qiraat. Kalau sempat kan kita bacalah Fatihah dengan qiraat. Kalau sempat, insya-Allah. Ilmu gharib Al-Quran, ilmu yang tentang menerangkan perkataan-perkataan ganjil yang tidak terdapat dalam kitab-kitab biasa, tapi tidak terdapat dalam percakapan sehari-harian. Lepas tu ilmu i'rab Al-Quran, ilmu ma'rifat al-muhkam wal mutasyabih. Banyak sangat ilmu yang berkaitan dengan ulum Al-Quran. Cuma kita ringkaskan pertemuan kita fokus pada tajwid Al-Quran dan
ulum yang ringkas-ringkas atau ulum yang asas-asas sahaja. Baik. Itu adalah tentang ulumul Quran. Jelas kan? Jelas sekarang apa yang saya nak katakan tentang ulumul Quran. Jadi jangan teringatkan yang perempuan tuan-tuan lah, jangan ingatkan mengaji biasa tu. Mengaji biasa tu mengaji Al-Quran, tahsinul qiraah ataupun tahsinul Quran, memperelokkan bacaan Al-Quran. Okey. Jadi saya jemput tuan-tuan, kalau lelaki biasanya lepas kuliah duha, anak murid yang tetap solat ni. Okey, yang untuk perempuan Jumaat selepas asar. Okey, baik. Rujukan utama saya adalah kitab ni, Tajwidul Quran, harga di RM50. Tuan-tuan boleh cari. Susunan Ustaz Abu Mardiyah. Al-Quran. Apakah Al-Quran yang kita baca sehari-hari itu, apa dia? Al-Quran ni ulama jelaskan adalah kalam Allah, bukan kalam manusia. Kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Ini poin-poin penting ni. Pertama, mukjizat, kalam Allah, mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Melayu. Dan ditulis dalam beberapa mushaf bermula daripada suratul Fatihah berakhir surah An-Nas, dan diriwayatkan secara mutawatir serta membacanya merupakan satu ibadah. Ini poin-poin yang penting tuan-tuan. Zaman sekarang kita tengok ramai orang nak dakwa diri dia sebagai Nabi. Kan? Banyak kita dengar sekarang. Malaysia pun terlibat. Bukan negara-negara luar. Malaysia pun banyak terlibat. Dakwa diri sebagai Nabi. Dah tak dakwa diri sebagai Nabi. Al-Quran turun kepada dia. Tak betul. Ulama dulu dah sebut dah bahawa itu adalah Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah yang mukjizat. Apa mukjizat? Mukjizat ni perkara-perkara yang tak diduga oleh akal, tak boleh difikir oleh akal. Orang kata dengan bahasa Jawi dia mencari akal, yang hanya diberikan kepada Nabi dan Rasul, bukan kepada kita. Nabi dan Rasul ni, akhir Nabi dan Rasul ada Muhammad SAW. Tak ada lagi Nabi selepas tu. Adapun Nabi Isa, ada Nabi sebelum Nabi Muhammad yang diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit dan akan diturunkan pada akhir zaman ke bumi untuk menyelamatkan manusia daripada fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal, fitnah betul lah, fitnah Dajjal. Dalam bahasa Arab, itu paling penting lah. Suka tak suka tuan-tuan dengan orang Arab, itulah kemuliaan orang Arab. Macam mana pun hebat kajian mengatakan orang Melayu hebat, itulah kelebihan orang Arab. Belum lagi apa satu wahyu pun diturunkan dalam bahasa Melayu. Kadang kita tak suka kan, kita pergi Mekah, kita menyampah Arab ni. Kalau belajar kat Mesir, geram aku Arab. Macam mana mau belajar orang nak kerja kat Arab? Macam mana geram Arab ni? Macam mana teruk punya Arab sekali pun. Ingat, tu guru saya pesan, menyampah gaput, jangan berlebihan dalam membenci orang Arab, kerana Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Nabi Muhammad SAW itu dalam kalangan orang Arab. Berpada-pada nak menyampah tu. Itu pesan saya lah. Dalam bermula daripada suratul Fatihah berakhir dengan surah An-Nas. Jadi susunan Al-Quran bermula daripada suratul Fatihah sampai An-Nas semua sudah disusun oleh Nabi SAW. Semua para sahabat bukan para sahabat, semua telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Cuma para sahabat susun balik. Zaman Sayyidina Uthman susun balik ikut turutan yang benar. Diriwayatkan secara mutawatir. Selalu dengar perkataan mutawatir. Ustaz selalu cakap mutawatir. Apa mutawatir? Mutawatir macam ni contoh saya kata. Saya akan bagi tahu tuan-tuan. Malam tadi, bukan tadi lah, contoh depan ni ada aksiden. Kita ada berapa orang ni, katakanlah ada 25 orang contoh. Saya kata, tuan-tuan ada aksiden depan tu. Tuan-tuan pandang semua, ada aksiden. 25 orang kan cerita dengan orang lain, cerita. Adakah berita yang kita sampaikan kepada orang lain tu tipu ke betul? Betul ya? Betul lah, betul. Masalah betul tu adalah si
ramai yang menceritakan. Ramai betul. 25 orang ramai. Yang ramai itu dinamakan mutawatir. Yang menyampaikan daripada Nabi SAW yang dengar Al-Quran itu adalah sahabat. Ramai. Ada sahabat kepada tabi'in, ramai. Daripada tabi'in kepada tabi'in, ramai. Lepas tu sampai zaman ulama-ulama zaman sampai zaman kita, masih lagi ramai. Makin ramai. Itu dinamakan mutawatir. Tak mungkin berlaku sikit pun penipuan. Macam mana kita hafal Quran sekarang, Al-Fatihah sekarang sama dengan Al-Fatihah Nabi. Macam mana kita hafal An-Nas sekarang sama dengan An-Nas zaman Nabi. Ini adalah mutawatir. Biasa kita dengar ustaz-ustaz cakap, mutawatir ni tak mungkin berlaku penipuan. Itu sebab hebatnya Al-Quran yang Allah jaga. Ada sedikit dia tulisan dalam Al-Quran tipu ni cepat-cepat. Orang biasa beritahu, ustaz, ni Al-Quran ni dah salah cetak. Itu hebat. Saya pun tak pasal dulu ada dalam grup perempuan, Al-Quran ini sekian-sekian salah cetak. Kita tengok, betul salah cetak. Tengok hebatnya Al-Quran. Bukan ustaz-ustaz begitu, orang awam yang bagi tahu. Hebat. Okay? Itu adalah tentang Al-Quran. Baik. Jadi kita akan terus masuklah kepada bacaan suratul Fatihah. Sikit-sikit tu dah ulum Quran dah tu sebenarnya. Nampak mana tak ada apa macam sikit, itu pun dah 15 minit. Yang sikit tu nama dia 15 minit. Itu ulumul Quran. Ini pun kita nak masuk lagi satu subjek ulumul Quran, iaitu tajwid, insya-Allah. Baik, masuk pada suratul Fatihah. Suratul Fatihah ada 7 ayat. Maklum tuan-tuan, suratul Fatihah ada 7 ayat. Jangan ada tua-tua 7 ayat tak ingat. 7 ayat ni wajib hafal. Setiap Muslim yang namanya Muslim wajib hafal. Untuk apa? Untuk mengesahkan solat. Jadi tuan-tuan balik tolong cek anak-anak tuan-tuan, cucu tuan-tuan, pastikan hafal 7 ayat. Lain tak hafal tak masalah. Yang 7 ni mesti hafal. Kerana kita tahu kalau dia tak hafal menjadi masalah dalam solat ni. Alhamdulillah kalau tuan-tuan hantar anak tuan-tuan ke sekolah agama, alhamdulillah. Tapi kalau tak hantar ataupun kalau hantar sekalipun, cuba cek, tolong cek tuan-tuan. Sebab saya pernah buat satu program belas tahun dulu di sekolah yang terpilih lah di daerah Jasin. Nak kata statistik saya tak tahu, tapi ramai tak boleh baca Fatihah. Statistik saya tak pandai. Kalau peratus-peratus pun saya tak bergerti. Tapi ramai tak reti baca Fatihah. Bila ramai tak reti baca Fatihah, umat, apa maksud? Tak sembahyang. Itu yang kita takut. Anak-anak kita kalau boleh dididik untuk sembahyang. Anak-anak cucu kita, balik cucu kita baca Fatihah. Sampai dia bosan, atuk ni baca Fatihah, nak RM2 baca Fatihah. Bagi upah baca doa, baca Fatihah. Bapak betul saya kalau anak saya yang kecil si Muhammad tu datang, baca apa reti? Dapat baca sikit, bagi duit sikit. Bagi dapat duit RM2. Upah dia hafal, puan. Sikit-sikit. Repeat baca Fatihah, hafal, kena hafal, baca hafal Fatihah. Dikira 7 ayat. Bermula dari Bismillahirrahmanirrahim hingga Waladdallin. Itu sebahagian ulama, iaitu ulama Kufah dan ulama Mekah, termasuklah kita. Adapun sebahagian ulama lagi mengira daripada Alhamdulillah berhenti pada siratal ladzina an'amta alaihim. Itu ayat yang ke-6, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ayat yang ke-7. Itu biasanya kita dengar Ustaz cakap, ada yang tak baca Fatihah, ada yang tak baca bismillah, ada yang tak baca bismillah. Tapi untuk mazhab Syafi'i kita tuan-tuan jangan buat hal. Batal solat tak baca bismillah. Baca bismillah. Pasal apa? Pasal la solata liman lam yaqra bukan. Ada satu hadis Nabi SAW kata, maksudnya lah, mafhumnya saya pun tak hafal, tapi mafhumnya Al-Fatihah itu bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kena ingat lah. Ada setengah-setengah terikut-ikut sangat dengan negara luar. Alhamdulillah. Itu mazhab lain tuan-tuan, tolong raihkan mazhab Syafi'i. Tuan-tuan berada di negara-negara yang majoriti bermazhab Syafi'i, tuan-tuan jadi, kalau tuan jadi imam, terutama tuan imam lah, tolong baca Fatihah. Tolong baca bismillah. Baik.
ayat yang diturunkan di Mekah, iaitu sebelum hijrah Nabi SAW. Suratul Fatihah mengiringi kewajiban atau kefarduan solat. Merupakan antara rukun-rukun solat yang wajib dibaca. La solata liman lam yaqra' bi kitabil bi Fatihatil kitab. Nabi SAW sabda, tak ada solat kalau tak baca Fatihatul kitab. Walaupun ada perbahasan tu boleh belajar pada hari Rabu bersama Ustaz Samsul Selamat. Macam mana Fatihah ni? Nanti akan bahas tentang solat hukum, solat berjamaah. Ada makmum yang wajib baca Fatihah, ada makmum yang tak wajib baca Fatihah. Masa bila? Kena belajar. Kita beli kitab. Okey. Merupakan surah yang pertama dalam Al-Quran. Itu makruflah. Buka-buka Quran, surah pertama ada suratul Fatihah. Tetapi merupakan surah yang kelima diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu selepas surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian surah Al-Qalam, Nun wal qalami wama yasturun. Kemudian suratul Muzammil, ya ayyuhal muzammil. Dan surah Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir. Seterusnya suratul Fatihah. Ini adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Badaruddin Az-Zarqashi. Adapun Imam Ibnu Ashur berpendapat bahawa Al-Fatihah adalah surah yang ketiga diturunkan selepas Al-Alaq, Al-Muddatsir, kemudian suratul Fatihah. Menunjukkan kepada kita bahawa Fatihah ini adalah surah yang awal diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ia mengiringi kepada solat. Keistimewaan surah Al-Fatihah adalah, kalau kita perhati, tiada hukum-hukum tajwid yang susah dalam suratul Fatihah. Tak ada mat yang kita nak fikir-fikir sangat, kecuali mat arid lis sukun, kecuali mat asli. Tak ada tanda panjang kita nak perhati. Tak ada dengung. Ada dengung suratul Fatihah. Faham? Selama berapa puluh tahun baca Fatihah ada dengung Fatihah. Kecuali orang tu berdengung. Maka berdengunglah Al-Fatihah keseluruhannya. Itu tentang maklumat ringkas tentang suratul Fatihah. Baik, kita akan masuk pada isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Isti'adzah dipanggil. Apakah isti'adzah? Isti'adzah merupakan kalimat perlindungan. Mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum baca isti'adzah? Hukumnya sunnah. Dituntut untuk membaca isti'adzah. Saya biasa dengar bila tadarus, bukan tadarus lah, biasa orang ngaji dia akan baca Bismillahirrahmanirrahim, terus baca tanpa membaca isti'adzah. Ikut kaedah sebenar salah. Tak adalah berdosa, tidak. Ikut kaedah sebenar salah. Mesti baca isti'adzah dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim dulu, baru baca Bismillahirrahmanirrahim, baru baca ayat. Baru baca ayat. Lepas ni tuan-tuan kalau ngaji baca Yasin, pastikan isti'adzah itu tidak dilupakan. Apa kebaikan kita membaca auzubillah sebelum ngaji? Ulama gariskan antaranya untuk membenteng diri kita daripada anasir-anasir luar. Kita mengaji menghadap diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hati lain. Si kanan kiri handset, kanan Yasin, bawah Yasin. Itu isti'adzah. Lindung, minta Allah Subhanahu wa taala lindung kita daripada perkara-perkara. Lagi banyaklah tentang fadilat tentang isti'adzah. Baik. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ini kaedah Allah tunjukkan dalam Quran. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan yang dirajam. Masalah, apabila seorang memutuskan bacaan dengan sebab darurat seperti menguap, terbersin, batuk dan sebagainya, atau berkaitan dengan qiraat, maka tidak perlu mengulangi a'udzubillah atau isti'adzah. Adapun jika menjawab salam, maka hendaklah mengulang isti'adzah. Perkara yang darurat ni perkara yang kita tak boleh jangkalah. Baik bersin, itu tak perlu ulang isti'adzah. Tapi kalau jawab salam, main handset, lagi apa? Cakap dengan mi tengah ngaji, Omar, bang, tapi pas
isti'adzah. Tak wajib. Tak wajib, tapi sunnah kita ulang balik. Bila berputusnya, baca balik isti'adzah. Mana kita dah diganggu daripada fokus untuk membaca Al-Quran. Okey, berapa lafaz isti'adzah? Belum masuk Fatihah dah 7.25. Berapa lafaz isti'adzah? Isti'adzah ni biasa kita dengar a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kan? Itu umum biasa kita dengar. Ada lagi a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim. Itu kadang-kadang kita dengar. Ada yang biasa kalau Ustaz Ibrahim belakang biasa dengar a'udzubillahis samiil alim, a'udzubillahil wahidil majid min kulli aduwwin wa hasid wa min kulli syaitanin marid innahu huwas samiul alim. Kalau ustaz-ustaz dari Darul Syifa banyak yang 10 ruqyah akhir tu memang penuh dengan isti'adzah. A'udzubillahil azim min 'adzabihil alim wa min hamzatis syayatin innahu huwas samiul alim. Banyak. Maknanya isti'adzah ni terlampau banyak. Apa saja ayat-ayat ataupun perkara-perkara yang mendatangkan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala itu dinamakan isti'adzah. Baik. Okey, kaedah. Para ulama mengatakan bahawa ada dua kaedah membaca isti'adzah ketika hendak membaca Al-Quran. Satu pada ketika jahar, iaitu pertama ketika kita baca dengan Quran dengan suara yang nyaring atau suara yang dapat didengar. Jahar ni suara yang dapat didengar. Macam imam baca surah, itu dengarlah. Subuh tu jahar namanya, maghrib jahar namanya, isyak jahar namanya, zuhur sir. Itu istilah-istilah kuasa Arab tu tuan kena tahu sikit. Asar sir. Sir ni maksudnya suara yang perlahan. Jahar bila masa kita nak baca jahar? Jahar ketika membaca Al-Quran dalam majlis ataupun ketika belajar, kerana bacaan tersebut berhajat kepada orang lain untuk mendengar. Orang lain nak dengar. Kita punya salah jangan malu tuan-tuan. Itu sebab mengaji jangan malu. Kita punya salah, orang lain dapat ilmu. Sebab kita punya tak pandai, orang lain dapat ilmu. Orang lain pandai, kita dapat 2 pahala. Pertama kita cuba baca Quran, kedua pahala dia dapat. Itu sebab jangan malu mengaji. Ustaz, saya tak kerti mengaji, Ustaz minta maaf. Muak balik. Jangan tuan-tuan, kalau mana-mana ada majlis atau apa-apa mengaji Quran, tadarus lah ni, Ramadan nak dekat ni, ramai-ramai lah duduk dalam tadarus. Saya tak kerti mengaji, nanti tolong-tolong saya bacalah 1 ayat 2 ayat, mana yang boleh, supaya kita punya tak pandai dapat pahala kat orang lain. Orang lain dapat ilmu, dia dapat ilmu. Bayangkan dia dapat ilmu 20 tahun dia boleh dapat ilmu dengan baca Quran dengan betul. Berapa banyak pahala kita dapat? Tengok Allah punya rahmat. Tak pandai pun kau boleh dapat pahala. Jadi jangan lagi-lagi lebih tadarus. Sir. Bila masa nak baca sir? Ketika membaca Al-Quran dengan suara perlahan, walaupun di tempat orang ramai. Mengaji dalam masjid, seorang sana, seorang sana. Tak payah baca kuat-kuat, baca pelan-pelan. Sebab ada yang nak semayang, ada yang nak zikir. Anak yang nak zikir tu ustaz pula tu hafiz. Dengar awak baca Quran, yang orang langang tajwid. Jangan bagi dia punya khusyuk berzikir tu lebu. Nak semayang tu panas ni. Tak apa, baca je tuan-tuan, baca tapi belajar. Jangan kuat-kuat lah. Nampak ustaz, siapa-siapa yang ini ustaz ni jauh-jauh sikit, ngaji ujung mana. Kuat pun tak apa. Jangan ngaji dekat. Ketika membaca di tempat yang sunyi kat rumah, walaupun dengan suara yang kuat, kat rumah ngaji kat rumah boleh. Sunat kita baca auzubillah perlahan je. Lepas tu baca Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu ketika membaca secara bergilir-gilir. Bila tadarus. Jangan seorang auzubillah. Cukup kita baca perlahan. Atau tak baca terus pun tak apa. Tapi baca lagi baguslah. Dan ketika sembahyang sir dan sembahyang jahar, baca mula naik daripada Allahu Akbar, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mula-mula baca
Baca Allah Akbar. Iftitah. Takbir iftitah dulu. Lepas tu baru ta'awuz. Ulama kata kalau dah ta'awuz dulu tak payah baca iftitah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran. Tak payah. Ustaz dah terlepas, tak apa. Ta'awuz biarlah. Bila ta'awuz tak apa. Giliran dah tamat. Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Wakaf sekejap, berhenti sakta sekejap, lepas tu Allahu akbar kabira. Habis baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru baca Fatihah. Kalau terlepas, tak apa. Terlepas dah, giliran dah habis. Apa baca ta'awuz terus baca Fatihah. Baik. Itu ketika mana? Macam sekarang kita nak baca suratul Fatihah, kita kena kuatlah pasal dalam majlis ilmu. Saya baca, tuan-tuan ikut. Saya baca, tuan-tuan ni ikut. Baik. Boleh A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, apakah tajwid atau huruf yang paling susah nak sebut dalam isti'adzah? Yang ramai salah adalah pertama adalah pada orang semua menganggap zu. Zu tu saja. Tapi yang biasa orang salah ada pada Ada setengah orang baca dengan a'udzubillah. Tu ain. Tu ain. Ayam. A'udzubillah. Jangan a'udzubillah. Tu pertama. Tadi kita baca balik. Kedua pada zu. Zu mesti dikeluarkan lidah sedikit, menunjukkan perbezaan antara zal dengan zai. Zu mesti keluar sikit. Keluar tu keluar betul, tak payah tarik. Faham? Keluar lidah tu keluar je, tak payah ditarik dah. A'udzu. Tak payah, lepas je. A'udzu. Billahi minasyaitonir rajim. Tak ada masalah. Okey, kita ulang balik. Pertama pada hati-hati, jangan sabun jangan sampai ayam. Okey, baik ni. Balik semula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, kemudian ayat kedua, ayat pertama. Ayat pertama ni dah kena betul lah. Batas suratul Fatihah merupakan arkanus solat, antara rukun-rukun solat. Bermula daripada bismillah ni kena perfect, betul. Tak adalah perfect, okey-okey je lah. Saya pun tak perfect. Bismillahirrahmanirrahim. Kebanyakan orang, bukan kebanyakan, ada setengah-setengah orang salah pada perkataan sin. Bismillah, se. Tu tak ada. Hati-hati. Lepas tu jangan tarik panjang-panjang. Bismillah. Sifat tu dah banyak sangat, terlampau banyak. Sikit je. Bismillah. Kemudian hati-hati pada sabdu. Kenal sabdu? Syiddah. Bahasa Arabnya syiddah. Bahasa Melayu sabdu. Dalam perbahasan ulama fiqh, dalam suratul Fatihah ada 14 sabdu yang perlu dijaga. Kalau tak dijaga, khawatir batal solat. Hati-hatilah. 14 solat tu bermula pada 14 tu bermula pada Allah yang pertama je lah. Nak buat apa dekat sabdu? Tu persoalannya. Memang kena jaga ustaz. Sekarang ni nak buat apa? Nak jaga macam mana? Bila sabdu, suara kita mesti ditekankan sedikit. Tak perlu banyak-banyak. Menunjukkan ada perbezaan suara. Kalau bismillahirrahmanirrahim kan flat, tahu flat? Dua saja. Bila sabdu kena tekan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan sikit. Tak perlu sangat dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Tak perlu lah. Menyusah dalam sembahyang tu kena tepuk orang sebelah. Bising kau, aku nak imam tu, nak imam. Imam dah ada dah. Sedikit tekankan suara tu sedikit. Untuk sabdu. Hati-hati. Ramai kita terlepas pandang. Tapi surah Fatihah ni tak boleh lepas pandang.
Pasal ulama ada masukkan sabdu ni dalam perbahasan ilmu fiqh. Okey. Lepas tu Ar-Rahmanir Rahim. Biasa orang salah dekat Ar-Rahim. Apa disebut? Ar-Rahim. Dia terlampau nak menjelaskan huruf ha sampai tersabdukan ha. Ar-Rahim. Dia nak sebenarnya nak jelaskan ha tu ada angin. Tapi terlampau berhati-hati pun bermasalah sebenarnya. Sampai dia tersabdukan ha. Okey. Jadi yang betul di mana? Hati-hatilah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rah tu dah ada angin. Rahim pastikan jangan ada angin. Rahmanirrahim. Rahim. Faham? Tu pertama. Kedua, ra ni jangan banyak sangat getar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan kesalahan lah. Ra ketika bersabdu tiada getaran. Itu apa yang dicakap dalam ilmu perbahasan ilmu tajwid. Ra ketika bersabdu tiada getar. Biasa kita buat ra, takrir, rin. Kan? Tapi dalam sabdu ketika sabdu dia tiada getar. Sekira ada pun susah nak hilangkan sabdu tu pun getar tu keluarkan sedikit sangat. Sedikit sah keluarkanlah tapi sedikit. Jangan banyak. Kalau salah tu dah salah. Ni ada dalam perbahasan ilmu tajwid. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Jangan banyak-banyak. Hati-hati. Baik. Macam mana buat? Ar-Rahman. Jangan tahu letak je lidah, tongkat saja. Lidah tu ke langit, tongkat saja. Sebut je. Ar-Rahman. Sebut Ar-Rahman. Jangan ada getah. Tongkat saja. Macam mana nak sebut ra dengan betul? Anak-anak tuan-tuan ada masalah. Saya pelat ar. Sebenarnya bukan pelat ar. Sebenarnya tak tahu makhraj ra. Siapa sini ada pelat ar? Pin. Ar. Ada siapa sini pelat ar? Tolong perhatikan. Mana makhraj ra? Makhraj ni mana tempat nak letak ra ni? Pertama adalah hujung lidah. Anggaplah ni hujung lidah. Ni hujung jari Ustaz. Jangan ni sangat. Ni hujung lidah, tongkatkan ke langit. Langit keras tu. Tahu langit keras? Langit ada dua. Satu yang keras depan, yang kita tekan keras tu. Satu lagi belakang lembut. Bukan tu, jangan pusing lidah sampai belakang tu. Tongkat saja, tegak jelah, senang tegak. Pakai dohul lisan pakai hujung lidah. Faham? Tak payah usah-usah. Tak percaya cuba. Siapa yang pelat ar, cuba. Tongkat. Orang yang pelat ar, berlatih tongkat lidah dulu 2-3 minit. Tengok meleleh hidung. Confirm meleleh hidung. Dia tak biasa tongkat lidah. Dia tak akan biasa tongkat lidah. Dia akan susah. Jadi akan meleleh hidung. Memang tak biasa. Cuba seminit, setengah minit, tongkat je. Tak payah keras, lembut je, letak je. Tak payah besar-besar. Tak payah. Biasa je. Tu makhraj ra. Kalau anak-anak tuan-tuan ada masalah makhraj ra, sebut au, suruh dia tongkat lidah. Suruh dia tongkat lidah. Latih tongkat lidah. Seminggu ni kau tak tongkat lidah. Letak je lidah tu dekat lidah. Dia langit keras. Letak je. Ni lidah pusing atas sikit. Naikkan sikit. InsyaAllah lama-lama dia elok. Saya dah betulkan ramai orang yang kat sekolah lah, budak sekolah ni. Dah ramai yang pelat ar, boleh betul. Cuma dia malas lah. Kadang-kadang bila cakap dia masih lagi cakap ar, tapi bila mengaji tak adalah. Baik. Tuan untuk ar, untuk ra, makhraj dia tuan-tuan dah tahu, hujung lidah ke dan langit keras. Nanti kalau nampak anak buah tu, ajar dia. Supaya betul dia baca Quran. Kita bukan nak dia suruh dia malu, tak ada. Kadang-kadang orang pelat ar ni malu. Kita nak biarkan dia baca Quran tu dengan betul. Kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan sabdu. Ra tu kena betul. Ha tu jangan ada. Ha yang hujung tu jangan ada sabdu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, habis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ramai gagal. Termasuk pun saya kadang-kadang. Alham. Ala tu tak mahu. Alham. Dan jangan cepat sangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah tak mahu. Al dia ada sifat tawassut. Sedap-sedap dengar panggil tawassut ni. Tak panjang sangat suara, tak pendek sangat suara. Sedap-sedap. Alham. Macam mana kita sebut ham? Masa tu kita kena sebut al. Pasal dua-dua mim dan lam merupakan sifat bagi tawassut. Macam mana sedap? Alhamdulillah. Tengok. Alhamdulillah. Macam tu kita kena sempurnakan al. Alhamdulillah. Jangan buat Alhamdulillah. Tengok. Ham sedap. Al tak sedap. Tak boleh. Dia kena sama-sama sedap. Alhamdulillah. Sadu. Lillahi Rabb. Sadu. Tekan sikit suara. Rabbil alamin. Al. Bil. Bil. Jaga bil. Ada bil. Sikit pun tak boleh. Bil alamin. Satu ma'arif disukun. Dua ma'arif disukun. Min. 6 boleh. 4 boleh. 2 boleh. Tapi kalau boleh panjang. 6 tu lebih baik. Kalau tak boleh buat 4 harakat. Jangan kuang-kuang. Okay, boleh? Okay, saya baca tu berikut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya dengar Rabbil ini ya. Jangan Rabbil Alamin. Gitu. Baca je kuat biar saya dengar. Biar saya dengar salah saya boleh tegur. Sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sabu. Ar-Rahmanir Rahim. Sama dengan bismillah tadi, jangan salah. Ha tu jaga, jangan hasbul. Allah, tak marah. Jangan pakai dada. Pakai ni halqum ni. Ar-Rahman. Letakkan tangan, pastikan rasa getar antara dua jari ni. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Kalau orang Melayu kata ha pedas, kan? Biasa dengar ha pedas. Macam mana pedas? Tu pedas. Tu sebab nama ha pedas. Melayu pandai gelau, betul? Orang pandai nampak macam ni tu gelau. Keras macam dinding. Boleh. Ar-Rahman. Tu ha. Kemudian Maliki Yaumiddin. Kat sini mana-mana guru Quran dia akan ingatkan pada li tu, mali tu. Hati-hati pada li. Pasal kita akan selalu tersalah pada li. Kita akan baca pasal selepas dia huruf kaf. Hati-hatilah. Kita akan baca macam mana? Maliki liki. Maliki tu tak boleh. Itu kita sabdukan kaf. Mana ada sabdu kat kaf? Jadi kita kena hati-hati. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Saya tak nak sentuh lah macam mana sebut huruf dal. Ada dal Ustaz, di tu di tak boleh. Apalah, sikit-sikit sifat huruf tu boleh kira. Okey. Ni kiraat. Sebenarnya tadi ada kiraat tapi kita tak nak sabuk. Maliki Yaumiddin. Ini saya akan sentuh sikit kiraat qalun. Kiraat yang pertama lah qalun an-Nafi'. Mali dia baca dengan pendek. Maliki Yaumiddin. Ikut. Maliki Yaumiddin. Pendek. Ma tak boleh banyak. Dia dah hazaf alif, dah buang alif. Jadi pendeklah. Maliki Yaumiddin. Ini untuk qiraat qalun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada dua satu, hati-hati. Saya ada dengar kana'budu, tak nak. Tak nak. Tahan suara. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Jaga lagi. Sad. Ihdinas sirat. Sad mesti tebal. Bukan tebal, mesti angkat lidah belakang. Bukan belakang lidah tu masuk ni bawah ni. Ni bawah. Belakang ni lidah setengah yang belakang. Pandailah tuan, ni lidah yang tengah belakang tu angkat kan. Loketkan ke atas. Lepas tu sad, ujung lidah pergi ke gigi bawah. Ihdinas siratal mustaqim. Selalu salah dekat mus. Sad tu sad. Mus tu sad. Tengok, tebal tak? Mus. Jangan mus tipis. Mus. Pendekar mustaq. Adakah tuan-tuan panggil pendekar mustaq? Pinang belakang. Pendekar, pandai pula sebut pendekar mustaq. Pendekar tu sin. Tak, mustaqim. Orang Melayu kalau cakap pendekar mustaq sebut betul, perfect. Tapi mustaqim fail. Pertama sin nipis, kemudian ta tu nipis, ta, kim off tebal, mustaqim. Tu dia punya masalah. Mustaqim. Kim biasa tak salah. Biasa salah dekat mus dengan ta. Ada orang baca mustaqim, ada orang baca tak mustaqim. Bukan mustaqim, mustaqim. Pendekar apa? Mustaq. Ambil jangan mustar tu. Mustaqim. Okey. So, ihdinas siratal mustaqim. Barulah sedap sikit sekali. Ihdina. Dah sekali. Ihdina. Apa pula baca A? Alif di bawah I. Ada baca A. Itik, bukan etek. Faham? Itik. Pen. Bukan etek. Saya nak beli etek satu. Apa orang tak faham. Bagi kat Pak Ali nak etek satu tak tahu. I. Tengok, pasal salah orang lain dapat ilmu. Jangan malu-malu ngaji. Biar salah supaya orang lain dapat ilmu. 25 orang, 30 orang, 40 orang semua pahala dapat kaki. Jangan malu-malu boleh bayar. Dah sekali. Ihdinas siratal mustaqim. 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 Sekali. Ihdinas. Okey, boleh. Bagus. Suat tebal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti dulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tak ada salah. Kecuali pada si. Betul pada an'amta itu izhar halqi. Jangan baca an'am. Kemudian pada ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu mad lazim kalimi musaqqal wajib mesti 6 harakat. Itu sebab ingat tak belajar dengan Musa Farhan Wijaya. Ada cuki-cuki. Kira. Tapi jangan buat semayang. Nanti kira lain pula jadi kan.